Kamu ni ada-ada lah saja. Datuk terus meraba dan menggosok serta memicit pergelangan kaki saya. Berkerut muka saya ni menahan sakit. Sendawa saya bertalu-talu. Alhamdulillah. 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 Yang ni saya sendawa. No, awal-awal. Aku dah pesan. Setiap kali bangun tidur, jangan kau terus bangun. Kau pusing dulu ke kanan sekali, pusing ke kiri sekali. Sambil-sambil itu gerakkanlah kaki dan tangan perlahan-lahan. Kemudian kau duduk dan membungkuk 2-3 kali. Kemudian tu kau mengeliatlah perlahan-lahan dan tarik nafas panjang-panjang. Datuk mula membebel. Saya jarang buat tu. Inilah yang susah. Ada petua yang diberikan tapi kau tak nak amalkan. Tujuan aku suruh buat macam tu untuk lembutkan urat, mengeluarkan angin dari badan dan perut. Lepas solat subuh, kau terus tidur. Tak makan, tak minum. Akibatnya, angin masuk perut. Tambah Datuk lagi. Nenek yang baik hati terus menggosok-gosok bahu kanan dan kiri saya. Datuk bangun dan terus keluar. Dengan langkah yang tenang, saya terus ke dapur mencuci muka. Lepas cuci muka, saya terus makan. Bila perut diisi dengan nasi dan lauk pauk, badan mula terasa segar dan malas mahu bergerak ke mana-mana. Saya pun sandarkanlah badan ke dinding. Datuk tetap dengan kerjanya di luar. Selesai menjemur jalan. Dia meraut bilah luka. Kadang-kadang saya merasa heran dengan Datuk. Setiap masa ada saja kerja yang dilakukannya. Dia ni seolah-olah tidak pernah merasa letih. Setelah penat bersandar, saya bangun menuju ke arah serambi rumah. Baru tiga kali melangkah, saya teringatkan tentang barang yang dibungkus oleh Datuk malam tadi. Saya tak tahu di mana Datuk meletakkan barang tersebut. Saya pun terus mendapatkan Datuk yang sedang meraut bilah luka. Apa yang kau nak? Kamu nak pergi menangkap burung ke? Tidak, Tok. Kalau bukan itu, apa yang kau mahu? Ni saya nak tanya tentang barang yang Tok bungkus malam tadi. Barang? Datuk kerutkan dahi. Barang yang nampak bercahaya kemudian Tok bungkus tu. Saya mengingatkan Datuk. Datuk tersenyum. Dia faham dan ingat kembali peristiwa yang dialami. Dia meninggalkan bilah-bilah luka yang baru diraut separuh. Datuk masuk ke bawah rumah. Dia mengambil sesuatu dari gelegar rumah. Saya hanya melihat dari luar, tetapi saya tahu yang Datuk meletakkan benda itu pada gelegar rumah yang ada kuda-kuda. Dan kuda-kuda itu pula mengarah hala matahari terbenam. Tentu ada petua dan muslihat yang tertentu Datuk melakukan semua itu. Padahal kalau diletakkan di mana-mana pun benda itu, saya fikir tidak akan mendatangkan mudarat pada sesiapa sahaja. Alah, Datuk ni dah tua, ada pengalaman dan ada sedikit ilmu. Tentu dia tahu dengan apa yang dibuatnya, fikir saya. Datuk keluar dari bawah rumah membawa bungkusan kain merah. Tanpa memanggil saya, Datuk menuju ke halaman rumah. Dia membuat garisan bulat di tanah dengan ranting kayu. Bungkusan kain merah diletakkan di tengah dalam garisan bulat. Tamar, kamu kemari. Laung Datuk. Saya terus berlari menghampiri Datuk yang duduk bertinggung di luar garisan bulat. Peluh terus membasahi baju Datuk dalam panas yang terik dan garang. Kamu bertinggung di sini. Saya terus bertinggung di sisi Datuk. Peluh-peluh halus mula meruap di muka saya. Dengan perlahan Datuk membuka bungkusan kain merah. Bila bungkusan itu terbuka, saya lihat biji telur burung puyuh. Datuk tidak menjamah telur tersebut. Dia menolak telur itu dengan ranting kayu supaya kedudukannya beratur 5 sebaris. Saya menggigit bibir. Pelik. Telur yang sekecil itu boleh mengeluarkan api dan membakar daun kering. Memang sekali pandang, telur puyuh itu tidak ada bezanya dengan telur puyuh yang sering saya temui di sarangnya. Tetapi bagaimana orang yang kakinya mempunyai tokak memanfaatkan telur tersebut untuk mengancam keselamatan orang lain? Pertanyaan itu terus berputar-putar dalam tengkorak kepala saya. Mahu saya ajukan pertanyaan pada Datuk, tetapi bila saya melihat Datuk termenung panjang, hasrat itu saya batalkan. Datuk terus duduk bersimpuh sambil menggoreng-goris tanah dengan ranting kayu. Dia menulis perkataan Allah dan Muhammad di tanah. Beberapa minit kemudian, tulisan di tanah itu dipadamkannya. Dia merenung ke arah saya. Kedua belah bibirnya kelihatan bergerak-gerak. Bila mulutnya berhenti bergerak, dia menyerahkan ranting kayu itu pada saya.
Pukul ke semua telur tu hingga pecah, katanya. Saya terus memukul ke 5 biji telur puyuh itu dengan sekaligus. Saya lihat ada percikan api yang halus keluar dari telur. Bila percikan api itu berhenti, keluar pula asap nipis dan akhirnya asap itu hilang dalam sinaran matahari yang keras. Orang tu menggunakan ilmu 77 telur puyuh. Ilmu setan yang ada di dadanya dah terlalu tinggi. Beritahu Datuk pada saya. Datuk terus menguis-nguis kulit telur burung puyuh hingga berserakan atas tanah. Sekejap lagi, kamu nampak apa yang ada dalam telur yang baru kamu pecahkan tadi. Dengan rasa dada yang lapang, saya terdengar ungkapan yang diluahkan oleh Datuk. Sepasang mata saya tertumpukan pada kulit-kulit telur burung puyuh dalam garisan bulat. Panas terik terus menggigit kulit tubuh dan muka saya terus dipasahi oleh peluh. Datuk pun demikian juga. Saya terlihat beberapa batang jarum berkelip-kelip di panah matahari. Saya juga melihat beberapa ekor semut api mengelilingi gumpalan rambut dan tulang ikan terubuk. Beberapa ketul batu juga terdapat di situ. 7 telur puyuh ni kalau kena tubuh kita, susah nak diselamatkan. Bisanya ni tak boleh ditahan. Seluruh badan jatuh biru. Tempat yang jadi sasarannya, dada, perut dan mata. Terang Datuk. Macam mana ya kalau jatuh atas tanah boleh mengeluarkan api? Soal saya. Datuk mengelak peluh di dahi dengan jari telunjuk. Bila ada orang yang mampu mengalihkannya, benda tu jatuh ke tanah dan keluarkanlah api. Kalau jatuh dalam air, akan menjadi racun. Berbulan-bulan baru racun dalam air itu akan hilang. Kat mana ya orang ni menuntut ilmu setan itu? Aku agak dari kaum kubu. Ilmu dunianya terlalulah kuat. Kau tak usahlah tanya semuanya tu. Makin lama kau hidup, makin banyaklah hal-hal dunia yang diturunkan oleh setan pada anak Adam dan kau akan tahu. Tamat berhenti bercerita. Datuk menggenggam sekebal tanah dan tanah itu ditaburkan dalam garisan bulat. Bila tanah yang ditabur oleh Datuk itu terkena pada kulit telur, jarum rambut dan tulang terubuk terus menjadi hitam macam arang. Kemudiannya hancur menjadi abu. Tanah dalam garisan bulat bertukar menjadi warna kemerah-merahan macam darah. Sekejap lagi tanah itu akan bertukar menjadi macam warna asalnya, kata Datuk. Tak lama kemudian tanah yang di dalam garisan kembali dalam warna asalnya. Datuk terus memadamkan garisan bulat dan menepuk bumi dengan tangan kiri sebanyak 3 kali berturut-turut. Kau tengoklah sendiri. Kain kuning jadi lapik telur puyuh pun hangus jadi abu. Datuk menudingkan jari telunjuknya. Cakap Datuk itu memang benar. Kesan kain kuning itu sukar dijejaki. Suara azan zuhur terus berkumandang. Datuk mengajak saya mengambil wuduk. Selesai solat, Datuk mengajak saya duduk di ruang tengah. Dia mengajar saya tentang sifat 20 serta menunjukkan cara sembahyang yang betul. Awak tak pergi tengok Haji Salim ke? Nenek muncul di ambang pintu dapur dengan wajah yang agak cemas. Datuk menutup kitab di depannya dan diletakkan di atas rak. Datuk mengenakan baju ke badan, menukarkan kain dengan seluar. Kenapa dengan Haji Salim? Bukankah dia nak ubat sakitnya sendiri? Datuk berhenti melangkah dan merenung ke wajah nenek dengan 1000 persoalan. Sakitnya tu datang balik. Dia muntah darah dan meracau tak tentu arah, jawab nenek. Apa yang dibuat oleh bininya? Dia nak dihantar je ke hospital. Kata Datuk dan terus meluru ke muka pintu. Dengan sekelip mata, Datuk hilang dari pandangan saya. Ikut. Tanpa mengucapkan sesuatu pada nenek, saya terus melompat dan memburu Datuk dari belakang. Tercungap-cungap saya bila sampai ke rumah Haji Salim. Saya lihat Datuk sedang memangku Haji Salim dan saya segera menghampiri Datuk. Bawakanlah saya ke hospital, sahabat, rayu Haji Salim. Saya akan tunaikan kalau itu yang awak mahu, balas Datuk dan meletakkan kembali kepala Haji Salim atas bantal. Datuk meninggalkan rumah Haji Salim, datang kembali dengan sebuah teksi. Haji Salim pun diusung dan diletakkan dalam perut teksi. Bila berada dalam teksi, batuk darah yang dideritai oleh Haji Salim berhenti. Dia tidak meracau lagi. Kemana kita nak bawa ke Taiping ke atau ke Ipoh? Tanya Datuk pada isteri Haji Salim yang memakai baju kurung kedah dan berkain batik.
Isteri Haji Salim termenung sejenak. Bawa ke Taiping lah ya. Anak saudaranya ada kerja di hospital Taiping. Tiba-tiba sahaja isteri Haji Salim bersuara. Kerja apa? Tanya Datuk. Membantu hospital. Kalau Haji masuk hospital, saya boleh tumpang di rumah anak saudaranya. Dapat juga saya menengok Haji di hospital tiap-tiap hari. Terang isteri Haji Salim. Teksi pun bergerak meninggalkan halaman rumah Haji Salim. Saya dan nenek serta jiran-jiran berdoa. Semoga Haji Salim yang peramah, suka mengambil berat tentang jiran-jiran akan segera sembuh. Baik, sekiranya anda telah sampai ke minit ini, jangan lupa untuk tekan like sebagai tanda support dan juga subscribe. Juga jangan lupa untuk share pada kawan-kawan supaya tidak terlepas kisah-kisah legenda dan konten pembacaan sebiji-sebiji macam ni. Baiklah, kita teruskan. Mari kita balik Tamar. Kalau tunggu di sini pun tak guna. Dia tu balik lambat. Silap. Ni bukan Datuk, ni nenek dia. Mari kita balik Tamar. Kalau tunggu kat sini pun tak guna. Dia tu balik lambat tu. Agak-agaknya dekat maghrib baru sampai. Ujar nenek pada saya. Nenek pun merapatkan pintu rumah Haji Salim. Kami pun meninggalkan rumah sahabat baik Datuk itu. Sampai di rumah, saya beritahu nenek yang saya mahu pergi keluar. Tetapi nenek keberatan untuk memenuhi permintaan saya. Nenek menyuruh saya menyambung kerja-kerja Datuk yang belum selesai. Nenek suruh saya raut bilah luka. Dan nenek suruh saya memperbetulkan jala yang koyak. Saya ni nak pergi ke sawah nak menangkap burung ni, kata saya. Nak tangkap burung apa, Tamar? Burung wak-wak. Panas macam ni. Kau tahu tak kalau terlalu lama berpanas, nanti kau demam. Tak apalah, balas saya, terus meninggalkan nenek. Dengan nenek, saya berani menentang atau membantah perintahnya. Tetapi dengan Datuk, saya tak berani nak buat macam tu. Telinga saya ni pernah dipulas oleh Datuk. Rasa macam mahu tercabut rasanya. Akibat saya membantah cakapnya. Sampai di kawasan sawah yang lapang, saya mula mencari rumpun menerung yang jadi tempat berlindung burung wak-wak. Pokok atau rumpun tersebut berbatang lembut serta mempunyai 3 segi, berdaun kecil dan panjang, mempunyai umbi dan akar yang kuat. Tumbuhan jenis ini memang menjadi musuh pada pesawah. Ya, mungkin di tempat anda tumbuhan jenis ini disebut dengan perkataan yang lain. Kini saya berdiri di depan kawasan tumbuhan merenung. Ada yang panggil nerung. 2 ketul kayu pembaling yang saya ikat di pinggang pun saya buka. Kayu itu saya pegang. Kayu yang berukuran kira-kira 1 kaki itu digunakan untuk membaling ke arah burung wak-wak yang mahu terbang. 3 minggu jugalah saya belajar membaling ke arah wak-wak yang terbang dari Haji Salim. Tanpa membuang masa, saya terus meranduk ke dalam rumpun menerung. Beberapa ekor burung wak-wak muncul dari rumpun menerung dan terus terbang menyelamatkan diri. Tanpa membuang masa, saya terus membaling kayu ke arah burung-burung tersebut. 2 ekor tak cukup. Paling kurang dapat 10 ekor baru cukup. Saya membuat keputusan tersendiri sambil mengikat kaki 2 ekor burung wak-wak dan saya letakkan di bawah perdu mempelam. Saya terus mengharungi rumpun menerung lagi. Bagaimana? Macam mana tu? Banyak burung yang kau dapat? Saya tergamam sebentar. Di hadapan saya wujudnya 2 orang lelaki. Mereka ialah Kamal dan Daud. Saya tak menjawab pertanyaan mereka. Kamal mengangkat kaki yang dikuasai tokak separas dada saya. Sampaikanlah salam kami pada Datuk kamu, kata Daud. Saya terus muntah bagaikan mahu keluar semua isi perut. Tanpa membuang masa, saya terus memusingkan badan dan lari langkah 1000. Semua yang saya alami ketika berada di tengah sawah tidak saya ceritakan pada nenek. Dan nenek terus menyindir saya kerana pulang dengan tangan kosong. Kembali. Tepat pukul 6.30 petang. Teksi yang membawa Haji Salim ke hospital Taiping pun pulang. Saya dan nenek bergegas ke rumah Haji Salim kembali. Doktor dah mengesahkan yang Haji Salim ni sihat. Sebaik saja meninggalkan rumah ni, batuk darahnya terus berhenti. Badannya cukup sihat. Isteri Haji Salim memberitahu nenek. Datuk dan pemandu teksi menganggukkan kepala mengiyakan kata-kata isteri Haji Salim. Bagi orang lain, saya tak tahu. Tetapi bagi saya, cerita yang disampaikan oleh isteri Haji Salim itu menimbulkan keraguan dalam hati saya.
Dalam saat-saat begitu, saya teringatkan si Kamal dan Daud. Jiran-jiran yang berkerumunan di halaman rumah terus dikejutkan dengan suara batuk Haji Salim bertalu-talu. Setiap kali batuk itu berakhir, Haji Salim akan muntah darah. Darah yang diluahkannya berbuku-buku serta merah kehitam-hitaman. Muntah dari Haji Salim, Datuk kumpulkan dalam mangkuk putih. Jiran-jiran yang berkumpul di halaman terus bercakap sesama sendiri. Ada yang mula lepas mengatakan Haji Salim ni terkena buatan manusia. Bila kata-kata itu didengar oleh Haji Salim, dia segera bangun dan berdiri di muka pintu. Tidak peduli dengan larangan Datuk dan isterinya yang menyuruh dia baring semula. Kamu. Sakit yang aku tanggung ni bukan buatan manusia. Sakit ni datangnya dari Allah. Baliklah ke rumah masing-masing. Jangan cuba bercakap yang bukan-bukan di sini. Suara Haji Salim meninggi. Jiran-jiran yang jumlahnya di antara 10 hingga 15 orang berpandangan sesama sendiri. Kemudian mereka pun bersurai. Haji Salim terus merebahkan badannya atas pelantar. Isterinya memberikan segelas air lidah buaya yang dicampurkan dengan gula batu yang dibancuh dengan serbuk lampoyang. Bila bahan yang ada di dalam gelas itu diteguk oleh Haji Salim, batuknya beransur kurang dan muntah darahnya tidak sekerap tadi yang berlaku. Kenapa yang awak halau jiran-jiran kita? Isteri Haji Salim mengajukan pertanyaan. Perlahan-lahan Haji Salim mengalihkan wajahnya ke kanan, merenung muka Datuk. Saya lihat Datuk meraba batang hidungnya 2-3 kali. Kalau dibiarkan mereka di situ, makin banyak perkara karut-marut mereka akan cakapkan. Membiarkan mereka bercakap tentang manusia yang melebihi kuasa Allah, mengajar mereka tu menjadi syirik. Aku tak nak bersubahat dalam perkara semacam ini, kata Haji Salim dengan tenang. Datuk menganggukkan kepala. Isteri Haji Salim terdiam. Saya terus menguap sambil merenung keluar rumah. Sebentar lagi maghrib pasti tiba. Tetapi Datuk masih lagi tidak berganjak dari duduk merenungi ke arah Haji Salim. Kerana cuaca sudah pun beransur gelap, isteri Haji Salim terus memasang pelita minyak tanah. Pelita minyak tanah itu diletakkan tidak jauh dari saya. Isteri Haji Salim terus bangun. Dia mahu menutup ke semua jendela rumah. Bila semua jendela rumah sudah dirapatkan, isteri Haji Salim terus keluar, menutup pintu reban ayam dan itik. Kemudian dia terus ke telaga. Dari cahaya lampu minyak tanah, saya terlihat jejari Haji Salim yang kasar dan keras meraba pergelangan tangan Datuk. Kemudian jejari Datuk dan Haji Salim kelihatan bercantum. Kamu jangan balik. Tunggulah aku. Suara Haji Salim tenang. Ya. Saya tunggu. Kalau itulah hajat sahabat. Aku rasa persahabatan kita dah tak lama. Aku kembali kepada yang berhak. Tak usahlah mengarut sahabat. Aku bercakap benar. Banyak ayat-ayat suci yang aku amal dah lupa ataupun tersilap baca. Sudahlah Haji. Aku nak kau jadi imam maghrib kat sini. Kita solat sama-sama. Baiklah. Haji Salim tersenyum. Dengan perlahan dia bangun. Saya cuba menolongnya, tetapi Haji Salim menolak pertolongan saya. Dia sendiri pergi ke perigi mengambil wuduk, kemudian menukarkan kain yang dipakainya dengan kain yang baru. Kali ini saya lihat Haji Salim berpakaian lengkap sebagai seorang haji. Perkara seperti ini memang jarang dilakukannya. Datuk hanya memerhatikan sahaja gerak dan tingkah laku kawan karibnya itu. Apa yang nyata, sejak Haji Salim bercakap-cakap dengannya sebentar tadi, Datuk lebih banyak termenung, macam memikirkan sesuatu. Dalam keadaan yang saya anggap berlainan dari keadaan biasa itu, saya terdengar suara azan maghrib. Beberapa saat kemudian, Datuk mengambil tempatnya sebagai imam. Fardu maghrib sudah ditunaikan, doa dan wirid sudah pun selesai dibaca. Tetapi Haji Salim tidak membenarkan saya dan Datuk pulang. Sebenarnya, saya ni tak setuju dengan tindakan Haji Salim tu. Ada lagi kerja yang perlu saya lakukan di rumah. Saya mahu menyiapkan sangkar burung yang belum siap. Apakan daya, Datuk sendiri memperkenankan permintaan Haji Salim. Sama ada rela ataupun tidak, saya terpaksa akur dengan keputusan Datuk. Tunggulah, kita solat isyak pula. Kali ini biar kita jadi imam. Lepas tu kita makan dan baca Quran sampai pagi. Ujar Haji Salim dalam sinar lampu keselin yang menyinar menerangi setiap sudut ruang. Datuk menyandarkan badan ke dinding. Isteri Haji Salim menyorongkan tepak sirih.
Sehelai daun sirih yang besar dan hijau segar Datuk ambil. Datuk renung urat-urat sirih yang berselirat. Datuk letakkan kembali daun sirih ke tempat asalnya kembali. Ada sedikit petua yang kita nak sampaikan pada awak. Haji Salim bersuara tenang. Petua apa tu? Sahut Datuk. Nantilah dulu. Lepas sembahyang subuh kita bagi tahu. Tak apalah kalau macam tu. Saya tunggu. Bila kita bagi tahu, amalkanlah petua tu. Tengoklah. Kalau sesuai dan saya yakin pula, tentulah saya amalkan. Baguslah tu. Datuk dan Haji Salim berbalas senyum. Angin malam yang masuk melalui jejaring bahagian atas dinding rumah membekalkan rasa dingin pada diri saya. Datuk menegakkan kaki kiri dan terus memeluk kepala lutut. Haji Salim memicit daging lengan kirinya perlahan-lahan. Suasana begini amat membosankan bagi diri saya. Bunyi cegerik dan dedaun yang disentuh angin jelas kedengaran. Sesekali kegendang telinga saya menangkap bunyi suara kucing biang yang menggaru papan. Terdengar juga suara burung jampuk yang merayu di hujung dahan. Isteri Haji Salim terus merendang ikan pekasam. Baunya cukup menyelerakan. Saya kira isteri Haji Salim ni seorang yang cukup cekap membuat kerja-kerja di dapur. Kalau saya mahu mencari calon isteri, saya pasti akan memilih gadis yang memiliki tingkah laku macam isteri Haji Salim. Barangkali cucunya, Sa'adiyah, mewarisi perangai yang terpuji itu. Saya tersenyum sendirian. Sa'adiyah ni berwajah manis, memiliki lesung pipit di pipi, berkulit cerah, terus terbayang di ruangan mata. Bagi saya, Sa'adiyah adalah gadis Melayu yang cukup ayu, bersopan santun tetapi berat mulut. Sinar matanya pula cukup tajam. Pernah saya bermimpi berjalan dengannya sambil berpegangan tangan dan mimpi itu tidak pernah saya ceritakan pada sesiapa. Kenapa engkau senyum seorang diri? Kejut Haji Salim. Matanya merenung muka saya. Apakah Haji Salim dapat membacakan rahsia hati saya? Kalau benar, perkara itu amatlah memalukan, fikir saya. Orang yang senyum sendiri dipermainkan setan. Tambah Haji Salim lagi. Datuk menganggukkan kepala, setuju dengan pendapat Haji Salim. Macam ni Pak Haji, saya fikir orang yang senyum sendiri dan bercakap sendiri itu bukan dipermainkan setan, tapi dia melepaskan sesuatu yang tersembunyi dalam hati dia. Antara berani bercampur takut, saya menjawab kata-kata Haji Salim. Betul cakap kamu tu Tamar, tapi setan tu selalu mengambil kesempatan dari orang yang suka mengikut perasaan. Jawab Haji Salim. Macam mana nak mengatasinya Pak Haji? Kita ni mestilah selalu beristighfar, Tamar. Sekarang kau dah faham kan? Celah Datuk. Faham, jawab saya. Ingatan saya pada saat dia terus punah. Kesal juga rasa hati bila khayalan dikacau oleh orang lain. Saya terus menelan air liur. Harapan terus juga berbunga. Semoga pada satu waktu dan ketika saya dapat bertutur sepatah dua dengan Sa'adiyah yang saya rindui secara diam-diam. Saya menguap panjang. Badan kian bertambah dingin. Bunyi angin malam kian keras bertiup di luar. Suara anjing terdengar sayup-sayup di pinggir kampung. Haji Salim bangun menuju ke ruang kerjanya, datang kembali ke tempat saya dan Datuk dengan sebilah keris tanpa ulu. Keris itu diletakkan di atas lantai. Haji Salim bangun kembali, kali ini masuk ke bilik tidurnya. Entah apa yang dia buat di dalamnya, tak ada siapa pun yang tahu. Haji Salim keluar balik. Di tangannya ada ulu keris berbentuk kepala burung Garuda. Ulu dan mata keris ni, saya berikan pada awak. Terima kasih. Datuk menyambut pemberian itu dengan wajah yang tenang. Beberapa saat, Datuk menatap ulu dan mata keris itu dengan teliti sekali. Saya lihat Datuk menarik nafas dengan penuh bersemangat. Kenakanlah ulu dan matanya pada pagi Jumaat. Buatkanlah sarungnya pada pagi Isnin. Ini petua. Usahlah bimbang. Pesan awak saya buat. Simpanlah baik-baik. Sudah tentu. Datuk terus menatap wajah Haji Salim tanpa berkedip. Haji Salim tetap mempamerkan senyuman yang cukup manis. 2-3 kali saya terdengar batuk isteri Haji Salim di dapur. Haji Salim terus memperkemaskan silanya.
Awak ada dengar cerita tak? Ilmu dunia boleh mengambil nyawa manusia. Datuk bagaikan terkejut. Maaf, ini ayat Haji Salim. Awak ada dengar cerita tak? Ilmu dunia boleh mengambil nyawa manusia. Datuk bagaikan terkejut mendengar kata-kata dari Haji Salim. Ya, takbur dan bid'ah, sahut Datuk.